السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardhu maghrib secara berjemaah, dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, pada malam ni kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana pada pengajian yang lepas kita telah sampai pada akhir, iaitu tentang seruan Allah Ta'ala tentang pengharaman memiliki wanita sehingga mereka menerima mahar dan melayan isteri dengan layanan yang baik dan bersabar atas sifat isteri. Tersambung sikit lagi, kemudian kita akan masuk seruan Allah Ta'ala tentang pengharaman memakan harta orang mukminin secara batil dan membunuh diri sendiri. Baik, ke surat 319 yang di tengah itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Berkata pengarang kitab Al-Madini mengisahkan salah seorang nabi mengadu kepada Tuhannya mengenai keburukan akhlak isterinya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku telah menjadikan perkara itu sebagai sebahagian daripada hukumanmu. Kata Al-Madini. Al-Madini ini seorang muhaddis, ahli hadis. Maka Al-Madini ini dia mengisahkan salah seorang Nabi Allah AS, Nabi yang mana tak disebutkan namanya, Nabi AS, yang mana Nabi ini dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Mengadu tentang apa? Tentang keburukan akhlak isterinya, kelakuan isterinya ni buruk. Maknanya perangai isteri dia itu yang buruk, dia tak sukalah. Dia mengadu kepada Allah. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi alaihissalam, Nabi tersebut, Allah wahyukan, aku telah menjadikan perkara itu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan isteri dia itu, kelakuan dia itu buruk, sebagai apa? Sebagai bahagian daripada hukumanmu. Maksudnya bagi seorang Nabi alaihissalam ini, kita tak sebut beradab, kita tak kata hukuman lah, kerana para Nabi Rasul alaihissalam ni, mereka ni maksum, dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Kalau bagi Nabi Rasul alaihissalam ni kita sebut ujian Allah. Asyaddu bala, ujian yang paling berat adalah para Nabi Rasul alaihissalam. Ada Nabi
yang mendapat gelaran ulul azmi, iaitu nabi-nabi yang diuji dengan ujian yang berat. Ya. Maka kita bagi para nabi Rasulullah SAW ini bukanlah disebabkan dosa, ataupun contoh tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam, dia juga buat kesalahan, iaitu dengan memakan buah khuld. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul nahbitu minha jami'a. Apa ayat itu tuan-tuan? Maka diturunkan ke dunia daripada dia sedang duduk di dalam syurga itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh dia keluar dari syurga, turun ke dunia. Baik. Maka tuan-tuan, bagi kita, bila mana pasangan kita, bukan saja sifat isteri, begitu juga dengan perangai suami. Suami tak sempurna, isteri juga tak sempurna. Dan juga seorang suami, bila mana dia bersabar atas sifat buruk isteri dia, Allah berikan ganjaran kepada dia seperti pahala Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, Allah Ta'ala uji dengan ujian sakit. Manakala isteri yang bersabar atas perangai, buruknya perangai suami dia, maka Allah beri ganjaran kepada isteri yang sabar itu, ganjaran pahala seperti Asiyah, isteri Fir'aun. Asiyah, isteri Fir'aun. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, keburukan akhlak isteri ataupun suami ini tuan-tuan, maka Allah SWT jadikan ia ini sebagai hukuman. Maksudnya bila mana kita diuji oleh Allah, merupakan satu kafarah, keampunan, dan juga ditingkatkan darjat kita. Baik. Kata pengarang, wahai Tuhan, yang ini tuan doa. Bukan kata, maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, ya Allah, limpahkanlah kami suami isteri dan keturunan yang boleh menjadi perhiasan menyenangkan. Qurrata a'yun, isteri yang menyenangkan, suami yang menyenangkan, anak-anak yang saleh dan salihah. Ini kita jangan lupa doa tuan-tuan. Kita ada keluarga, ada anak, ada isteri. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai Tuhan, perkenanlah kami untuk taat kepadamu. Kata pengarang, ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang taat kepadamu. Ati'allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhkanlah kami dari kemaksiatan kepadamu. Lepas tu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikanlah perbuatan kami, percakapan kami, i'tiqad kami, mendekatkan kami kepada syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah perkataan kami, perbuatan kami, i'tiqad kami daripada didekatkan ke neraka Allah Ta'ala. Baik, wahai Tuhan yang membukakan pintu bagi mereka yang memohon. Allah Ta'ala buka pintu bagi hamba-Nya yang berdoa kepada Allah Ta'ala, dan menampakkan kekayaannya bagi mereka yang menginginkan. Siapa yang nak rezeki tuan-tuan, berdoa pada Allah. Nak rezeki, nak apa saja tuan-tuan, minta, pohonlah kepada Allah Ta'ala. Kami memohon kepadamu supaya kami berjalan di jalan hamba-hambamu yang membenarkan syariatmu. Ini kita berdoa tuan-tuan, kata pengarang, agar kita ni berjalan di atas jalan hamba-hamba Allah Ta'ala
yang membenarkan syariat Allah. Yang membenarkan syariat Allah, yang taat syariat Allah Ta'ala. Dan mengiringi kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kita juga mohon kepada Allah agar kita ni dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kita ni tuan-tuan, gelaran bagi kita ni, umat akhir zaman ni, kita ni orang Islam. Nak jadi orang mukmin, Muslim, apa lagi tuan-tuan, soleh, bukan senang. Orang bertakwa. Pada diri kita, kita tak dapat semua sifat ni. Kita tak boleh kata saya orang bertakwa, saya orang soleh, saya orang mukmin, saya orang Muslim. Kita tak dapat hakikat itu. Kita hanya orang Islam. Kita hanya orang Islam. Nak dapat tuan-tuan ke semua tu, mukmin, Muslim ni bukan senang. Muslim berserah bulat kepada Allah. Hanifan muslimah. Mukmin ni betul-betul percaya. Takwa, Masya Allah, takwa lagilah. Definisi takwa tuan-tuan banyak. Para alim ulama sebut tentang takwa. Takut, jauhkan diri daripada segala perkara yang ditegah oleh Allah. Banyaklah tuan-tuan definisi takwa tu. Jadi tuan-tuan, kita ni hanya berusaha lah. Moga-moga kita dimasukkan ke golongan itu. Maksudnya kita menumpang. Ada orang soleh, kita tumpang. Ada orang bertakwa, kita menumpang. Ada orang mukmin, kita menumpang. Kerana apa tuan? Nak sampai hakikat mukmin, Muslim, takwa tuan-tuan, bukannya mudah. Tapi tak mustahil. Kita berdoalah kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi golongan tersebut. Jauhkanlah kami dari tempat mereka yang zalim. Kita tak nak jadi orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Allah Ta'ala larang jangan kamu cenderung. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Kalau kita cenderung kepada orang zalim, kita akan dibakar oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Maka kata pengarang, kita doa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang zalim, dan ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Tuhan semesta alam. Baik tuan-tuan, kita masuk seruan yang seterusnya tentang pengharaman memakan harta orang mukminin, dan juga pengharaman membunuh diri sendiri. Baik, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Allah Ta'ala larang tuan-tuan. Jangan kita ni saling memakan harta sesama kita dengan cara jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Antara minkum, seorang beli, seorang lagi, seorang jual, seorang beli, boleh dihalalkan. Tapi dengan cara batil, diharamkan oleh Allah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala larang jangan membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Baik, keterangan dan penjelasan. Waspadalah wahai orang mukmin. Kata pengarang, waspadalah, berhati-hati, berjaga-jaga. Tuhanmu menyeru kepadamu. Allah seru kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru kita. Bangkitkanlah lubuk hatimu sebelum engkau membangkitkan pendengaranmu.
Maksudnya tuan-tuan, buka, lapangkan hati dulu, baru telinga. Ni, kalau kita belajar tuan-tuan, kita baca doa, doa menuntut ilmu. Ya, Rabbi syrah li sadri. Kenapa tuan-tuan sadri? Dada dulu. Sebab di dada kita ni, hati kita, qalb ni, hati ni, dia tempat masuknya ilmu. Bukan telinga, mata, bukan pendengaran, hati. Itu doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, memudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, barulah minta Allah lancarkan lidah kita. Jadi bagi penuntut ilmu, dia doa untuk agar Allah lapangkan hati dia terlebih dahulu. Hati dia betul-betul terima ilmu. Rabbi syrah li sadri. Maka kata pengarang, lubuk hatimu sebelum pendengaranmu. Apakah engkau tahu mengapa Tuhanmu menyeru kepadamu? Pengarang bertanya, kita tahu tak kenapa Allah Ta'ala seru kita? Dan apa yang dia seru kepadamu? Apa yang Allah Ta'ala seru? Dah pasti dah. Apa yang Allah Ta'ala seru ni, supaya kita taat kepada Allah dan kita tinggalkan, jauhkan apa yang ditegah, dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik, dia menyeru kepadamu untuk melarangmu dari suatu perkara yang membahayakan. Allah seru kita, Allah cegah kita, Allah larang jangan kita buat perkara yang membahayakan diri kita sendiri. Seandainya kamu melakukannya, kalau kita buat juga perkara yang Allah Ta'ala larang, maka kamu, seandainya kamu melakukan, maka kamu akan menghalalkan kemurkaan sebagai ganti cinta. Cinta tak dapat, murka Allah dapat. Menghalalkan dengki sebagai ganti kasih sayang. Kasih sayang tak dapat, ganti dengan dengki. Dan menghalalkan kebencian sebagai ganti kasih sayang dan keikhlasan. Menggantikan kebencian dengan, menggantikan kasih sayang dan keikhlasan kepada kebencian. Baik, Allah Ta'ala menyerumu untuk melarangmu dari memakan harta saudaramu sesama Muslim dengan batil atau mengambilnya tanpa disertai alasan yang benar. Pada seruan yang lepas tuan, kita ada bicarakan tentang jangan makan harta dengan cara batil, bab riba. Kita dah ada seruan-seruan yang lepas. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kita, sesama kita jangan kita makan harta secara batil. Cara batil ni tuan-tuan, dengan menipu, dengan riba, dengan mengambil hak orang, dengan maknanya penipuan, bil batil. Bil batil ni tuan-tuan, maksudnya bercanggah dengan syariat. Kalau dengan hak boleh, dengan cara batil haram. Atau mengambilnya tanpa disertai dengan alasan yang benar. Kalau tuan-tuan ada alasan yang hak, yang membenarkan, syariat benarkan kita ambil, halal. Tapi kalau syariat, kalau Allah haramkan, maka haram kita mengambilnya. Dalam bentuk merampas, dia merompak, dia curi, dia ambil, dan menganiaya, dia buat zalim. Ini disebabkan tindakan tersebut adalah haram dan dibenci. Haram dan dibenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimi lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Diharamkan bagi setiap muslim atas muslim lainnya. Orang Islam ni, orang Islam sesama orang Islam ni tuan-tuan, darah dia, harta dia, kehormatan dia haram. Kita, darah ni maksud dia nyawa lah. Nyawa dia, harta dia, kehormatan dia. Kehormatan, maruah orang tuan-tuan, haram. Jangan kita berlebih kurang tuan-tuan, menjatuhkan maruah orang. Di Facebook tuan-tuan, tentang suami isteri. Suami isteri.
Masalah hari ni tuan-tuan, masalah rumah tangga masuk dalam diviralkan. Itu kehormatan suami dia. Kehormatan suami dia. Buruk mana pun tuan-tuan suami dia itu, kalau dia belum lagi melafazkan, dia tak pisah lagi, dia tetap suami, maka isteri itu tuan-tuan wajib taat kepada suami dia. Melainkan suami dia suruh dia buat perkara haram. Yang buat kerja haram suami, itu pun belum ada bukti, hanya dengan video. Maka itu kehormatan. Kehormatan. Jadi dengan viral tu, orang buat lagu, orang ejek gaya rambut, yang faham-faham tuan-tuan. Jadi itu kehormatan. Itu kehormatan. Nabi SAW ajar tuan-tuan, kalau Nabi SAW, kalau aib orang ni, Masya Allah tuan-tuan, kita tuan-tuan, aib orang ni kita susah kita nak jaga. Kalau tak cerita, kita tak tenang. Kita baru dapat satu berita keaiban seseorang, kalau kita tak cerita 1 hari 2 hari, tak boleh tahan. Menggigil kita. Dah cerita, oh lega, rasa puas. Rasa puas. Itu maruah haram, dedahkan. Nabi SAW dia tak akan sebut nama seseorang tu. Kalau satu kaum, si fulan, satu kaum buat dosa, Nabi SAW bersabda, kenapa dengan kaum tersebut? Kenapa dengan kaum tersebut? Ataupun tuan-tuan, ada 3 orang hadir dalam majlis Nabi SAW. Bila mana 3 orang tu dah beredar, baru Nabi SAW bersabda. Yang seorang ni malu, yang seorang ni belah terus, yang seorang ni duduk jauh dan sebagainya. Itu Nabi SAW bersabda. Nabi SAW tak duduk depan-depan. Kita tak jaga tentang kehormatan orang. Jadi aib orang, kehormatan orang, maruah orang tuan-tuan, haram. Kalau kita cemarkan, kita jatuhkan maruah dia, kita dedahkan dan sebagainya, maka tuan-tuan kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Jangan kita dedahkan tuan-tuan maruah orang, kita kena jaga. Baik, apabila engkau melakukan tindakan demikian, berarti engkau telah mempersembahkan dirimu di hadapan kemurkaan dan hukuman Allah. Maksudnya tuan-tuan, siapa yang buat juga, makan juga harta dengan cara batil, maka kata pengarang, orang tu dah mempersembahkan diri dia kepada kemurkaan Allah, hukuman Allah, dan menyiapkan dirimu menghadapi kehancuran. Orang ni akan hancur, orang ni akan binasa, sebab dia lawan hukum Allah, larangan Allah dia tetap buat. Kecuali jika engkau mengambil harta saudaramu dengan alasan yang betul, seperti dengan jalan perniagaan, jual beli. Perniagaan ni tuan-tuan, Masya Allah, satu masalah juga. Apabila orang hanya nakkan keuntungan semata-mata, jadi pelbagai cara penipuan yang dibuat tuan-tuan, macam-macam lah tuan-tuan berniaga ni. Baik, jadi jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu berlaku berdasarkan suka sama suka. Maknanya saya jual, saya beli. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Selain itu, engkau juga dilarang menganiaya diri sendiri dengan pembunuhan. Dan dalam ayat ni juga tuan-tuan, Allah Ta'ala larang jangan membunuh diri. Ada kisah tuan-tuan dalam peperangan, seorang dia ni dalam peperangan, betul dah lawan orang kafir dah, betul lah, dan dia dapat luka lah, ditikam dan sebagainya. Kemudian dia belum mati.
Tapi oleh kerana dia tak tahan sakit, dia tusuk, dia tikam diri dia sendiri. Maka orang kata, Masya Allah, dia mati syahid, dia mati syahid, dia mati syahid. Maka Nabi SAW bersabda, dia di neraka. Kata Nabi SAW, orang tu di neraka Allah. Kenapa tuan-tuan dia di neraka Allah? Kerana dia membunuh diri dia sendiri. Allah Ta'ala haramkan, tak boleh bunuh. Walaupun dia di medan peperangan lawan orang kafir. Maknanya bila mati orang kata, Masya Allah, dia dah gugur syahid, mati syahid, para syuhada. Nabi SAW bersabda, dia di dalam neraka Allah. Rupa-rupanya dia tusuk, dia tikam diri dia sendiri. Dia dapat luka, kemudian dia tak tahan, tikam diri dia, maka akhirnya dia mati. Maka matilah dia dengan cara membunuh diri. Kata Nabi SAW, dia masuk di dalam neraka. Ya. Baik, engkau juga dilarang menganiaya diri sendiri dengan pembunuhan, kerana pada dasarnya jiwamu itu bukanlah milikmu, melainkan miliki zat yang menciptakannya dan membentuknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka tuan-tuan, bunuh diri ni maksudnya mendahului. Maknanya dia bunuh diri. Sepatutnya yang malaikat ni dia dah maknanya ditugaskan untuk mencabut nyawa. Tiba-tiba dia ni pergi bunuh diri dia sendiri. Kalau orang tanya macam mana dengan hukum qisas. Qisas, ada seorang dibunuh, kemudian dihukum, dia juga akan dihukum bunuh. Kita jawab, qisas juga perintah Allah. Tak termasuk di dalam membunuh diri. Tak termasuk di dalam membunuh orang. Sebab qisas bunuh dengan bunuh. A bunuh B. Jadi yang A ni hukuman kepada dia apa? Bunuh juga. Maka ada orang lain yang akan bunuh dia. Maka tentu kalau hukum qisas tak termasuk membunuh diri, tak termasuk membunuh orang. Baik, janganlah engkau menganiaya jiwamu dengan berbagai macam penganiayaan yang menyebabkan kehancuran jiwamu itu, baik dengan cara memukul, dengan sesuatu alat, atau dengan membunuh diri, atau dengan meminum racun, atau dengan melompat dari tempat yang tinggi, atau dari puncak gunung. Semua tindakan ini adalah haram. Orang bunuh diri ni tuan-tuan, biasanya orang yang dia dah berputus asa. Mungkin orang perempuan, contohlah orang perempuan, dia dah bercinta dengan seorang lelaki, yang mana lelaki tu berjanji dia akan nikah dengan perempuan tu. Kemudian dah hamil, mengandung, lelaki tu pula cabut lari. Jadi perempuan itu sepatutnya dalam keadaan itu dia kena cari tempat yang boleh dia minta nasihat, boleh bagi perlindungan kepada dia. Kalau dia dah tak fikir panjang dah, dia tak fikir apa dah, dia gantung diri, dia minum racun dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berada di dalam masalah, pergantungan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, pada PKP yang pertama dulu, ramai orang bunuh diri. Bukan saja orang kafir, bukan saja non-Muslim, orang Islam sendiri pun ada. Tak terjun bangunan lah, itulah macam-macam. Sebab apa tuan-tuan? Tertekan. Bila mana tak ada pendapatan, hutang kiri kanan, ditekan, ada yang hutang dengan alung dan sebagainya. Jadi semua ini tuan-tuan, apa pun alasan tak menghalalkan kita untuk bunuh diri. Sebab itu tuan penting. Penting tuan-tuan, iman penting. Bila mana dalam masalah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa dengan orang yang boleh bagi nasihat, yang boleh bimbing kita. Biasa tuan-tuan, orang yang membunuh diri ni, dia mabuk dulu, baru dia berani terjun. Kalau dia tak mabuk tuan-tuan, dia tengok
dia pergi naik lift tingkat tinggi, tak tahu tingkat berapa. Dia tengok bawah tak jadi terjun. Tinggi. Kebiasaannya dia mabuk dulu. Kerja dah tak je, kedai semua bankrupt, semua hutang tak boleh nak bayar semua. Dia mabuk, baru dia terjun. Terjun. Jadi mabuk dulu, baru dia berani membunuh diri. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala larang, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri. Baik, sesiapa yang melakukan perkara itu secara aniaya dan melampaui batas, nescaya dia akan mendapat balasan dan hukuman daripada Allah SWT. Jadi siapa yang bunuh diri, siapa yang mengambil, siapa yang memakan harta dengan cara yang batil, maka tuan-tuan dia akan dapat balasan daripada Allah SWT. Baik. Bentuk-bentuk memakan harta orang mukminin secara batil dengan penipuan manipulasi. Ketahui wahai saudaraku tercinta, Allah Ta'ala telah memperkenankan kepada kita dan kepada seluruh umat Islam segala sesuatu yang dicintai dan diredainya, dan menegaskan untuk menjauhi dan berwaspada dalam beberapa perkara seperti memanipulasi atau tidak jujur dalam melakukan urusan muamalah antara sesama manusia. Manipulasi ni tuan-tuan, pandai kelentong lah, pandai apa? Pandai kona lah. Dalam muamalah dia pandai. Jadi tuan-tuan dia cerita tuan-tuan, lalas sekali rupanya penipuan. Orang nak menipu ni tuan pandai. Orang ni kalau dia dah biasa menipu tuan-tuan, ada je tuan-tuan ayat dia tu. Tuan-tuan kalau orang yang jumpa kita tiba-tiba tuan-tuan tawarkan apalah produk ke dan sebagainya lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita tengok cara dia, kita dah tahu dia ni pandai olahan dia ni, kona dia pandai ni. Jadi kita dah tahu ini kebiasaannya menipu lah ni. Bukan yang orang pandai bercakap, orang meniaga semua tu penipu, tak. Tapi kebiasaannya tuan-tuan, orang yang nak manipulasi ni, yang dia akan cerita dulu. Kita apa yang kita akan dapat gini tuan-tuan, sampai akhirnya tuan-tuan kita terpedaya. Yang mana tuan-tuan, orang yang jujur dalam muamalah, dalam jual beli, dalam perniagaan ni, ganjaran dia di akhirat nanti dia bersama dengan para anbiya. Amanah, peniaga yang amanah, yang jujur, akhirat dia akan bersama dengan para anbiya alaihissalam. Baik, Islam mengharamkan perkara tersebut dengan segala macam bentuknya dalam jual beli, dan seorang Muslim dituntut untuk sentiasa jujur dalam segala urusan, kerana nasihat dalam agama itu lebih mahal dari segala bentuk usaha. Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya, untuk siapakah nasihat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, Rasul, pemimpin umat Islam dan masyarakat umum. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab itu bank kan dia ada penasihat dia. Bank ataupun syarikat-syarikat dan sebagainya, dia ada penasihat. Jadi penasihat ni yang jujur, alhamdulillah, berkat syarikat itu. Tapi kalau dapat penasihat yang nak bolot keuntungan, yang nak dapat persen yang banyak, nak dapat gaji yang lumayan, ya halal haram pun dia tak peduli tuan-tuan, maka penasihat yang ni macam ni tuan-tuan, maka dia berdosa. Sebab kalau dia sebagai penasihat, sepatutnya dia nasihatkan yang mana halal, yang mana haram, yang mana syubhah. Jangan. Kerana yang syubhah ni tuan-tuan, wa bainahuma umurun mustabihatin. Dia maknanya syubhah antara halal dengan haram, bercampur. Jadi kalau kita tak yakin, kita jangan jual beli, jangan berniaga dengan perniagaan tersebut.
Kalau ianya syubhah, kita takut waqa'a fil haram, jatuh kepada haram. Ya. Baik, Nabi SAW pernah berjalan melalui seorang lelaki yang menjual makanan. Isyak sekejap ni. Nabi SAW pernah dengan dia jalan, ada seorang lelaki jual makanan, dan Rasul SAW pun kagum dengan apa yang kelihatan dari luarnya. Jadi Nabi SAW tengok orang ni, dia jual makanan tu, dulu ni gandum lah, gandum kurma ke. Jadi daripada luar dia tu elok, kering, elok dari luarnya. Lalu Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Nabi SAW tuan-tuan, dia periksa, dia cek. Jadi dia masukkan tangan dia pada makanan yang orang tu jual, masuk tangan dia, dan baginda mendapati bahawa makanan yang di dalamnya itu ternyata dalam keadaan basah. Maknanya luar kering, dalam basah. Maknanya dia tak jujur, dia menipu dalam niaga. Rasul bertanya, Nabi SAW bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Nabi SAW tanya, apa ni, luar kering, dalam basah. Maka penjual tu dia bagi alasan apa? Makanan itu ditimpa air hujan. Ya Rasulullah, air ini kena hujan. Air ini kena hujan pula dah. Makanan itu, tepung itu, kurma tu, kena hujan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa makanan yang basah ini tidak engkau letakkan di atas supaya orang melihat padanya? Kenapa kamu tak letak yang basah ni di atas? Kenapa kamu tak letak yang basah ni di atas? Supaya orang dapat lihat. Siapa menipu maka bukanlah termasuk golongan kami. Baik, kita berdiri pada azan, kemudian kita sambung sikit insya-Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة سيدنا محمد. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Riwayatkan dalam riwayat lain disebutkan, man ghasyana falaysa minna wal makara wal khida'u fin nari. Sesiapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami. Ghasyana ni menipu. Apa cara dia menipu pun kita kiaskan. Tipu kalau dia menipu, tak kira lah cara apa dia tipu. Dengan cara jual makanan ke, dengan cara apa benda lah tuan-tuan. Tak dapat sebut satu-satu tuan-tuan, satu persatu. Kalau ianya helah, ada helah, ada yang tersembunyi. Sebab itu biasanya tuan-tuan, syarikat apa ke, jual apa ke, dia ada tertakluk kepada tema dan perubahan ke apa benda. Yang tu hati-hati tuan. Tertakluk ni maknanya dia berubah-ubah. Masa daftar, kita pun tak baca semua benda tuan, daftar-daftar ke apa benda, beli apa ke. Masa nak beli tu tak sabar-sabar. Bila dah ke depan, ada yang benda yang kita nak tuntut dan sebagainya tuan-tuan, rupanya tertakluk kepada nilai perubahan ni. Ala kulli hal, apa pun tuan-tuan, kalau ianya ada hilah, ada tipu di situ tuan-tuan, maka tuan-tuan ianya berdosa. Ulama mengatakan dosa besar menipu dalam jual beli. Itu Nabi SAW dia cek masuk tangan ke dalam. Sebab itu dah penjual-penjual, peniaga-peniaga tuan-tuan, kalau jual makanan, kalau kita makan di kedai, okeylah. Kita order kambing, nasi Arab lah pun. Mandi, kambing mandi. Makan kat situ, okeylah. Bau busuk, panggil terus tukar. Tak payah tambah duit. Tapi kalau kita bungkus bawa balik, sampai kat rumah, dah malas nak pergi dah. Bila dah lepas beberapa hari nak pergi sana, bergaduh pula. Kenapa tak datang cepat dan sebagainya. Maka tuan-tuan, pentingnya tuan-tuan, peniaga ni jujurlah dalam meniaga. Biar kita terangkan, jelaskan, barang ni sekian-sekian kekurangan dia. Orang-orang soleh tuan-tuan, kalau dia nak jual kambing biri-biri dia tu, dia cerita, aib kambing ni, kalau dia makan, makanan dia tu dia balik pakai kaki. Apa sal nak sebut? Binatang bukan dia ada otak. Kaki dia yang mana, yang depan ke yang belakang? Nak sebut. Maknanya walaupun aib binatang pun sebut. Binatang ni jenis tak dengar cakap contohnya. Ni kuda ni, dia ni cepat marah dan sebagainya, cepat dia melenting. Bagi tahu. Maka sebab apa? Bila bagi tahu, jangan takut harga jadi kurang. Biar kurang harga tapi berkat daripada tak diceritakan kekurangan, keaiban barang yang kita nak jual, kita dapat jual dengan harga yang mahal tapi tak ada keberkatan. Berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sekadar tu kuliah kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu dalam masih lagi membicarakan bentuk-bentuk memakan harta secara batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, salah silap daripada kurangan kejahilan dari saya mohon keampunan kepada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.